Assalamualaikum Ustaz. Contohnya kita dah menjadi ke baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir surah Kahfi. Dan juga suratul Mulk tiap malam sebagai rutin harian. Tetapi kadang-kadang ada terlepas sebab satu-satu urusan. Adakah kita boleh qada ia pada pagi esok? Boleh, ikut kita lah nak baca bila-bila. Moga benda tu tidak wajib pun. Cuma di antara amalan untuk supaya kita selamat daripada dajjal akhir zaman, amalan dia baca surah Kahfi. Nak qada tak payah qada pun tak apa, tak ada masalah apa. Bukan syarat kata kena tiap hari, kena konsisten istiqamah pada. Assalamualaikum Ustaz. Allah tidak bertempat. Tetapi kenapa bila berdoa kita seringkali mendongak ke langit? Adakah bila dongak ke langit itu seolah-olah kita rasa Allah berada di atas sana? Atau kerana Nabi Isra' Mi'raj ke langit, jadi kita mendongak ke langit ketika berdoa? Gini, ketika kita berdoa lenggak ke langit kerana kiblat doa tu langit. Time kita semaya, kita tengok depan. Kalau ada Kaabah depan, tengok Kaabah. Sunat kita kalau semaya depan Kaabah, ya asalnya orang kalau semaya jauh tengok depan sujud. Tapi kalau semaya dekat Kaabah, kena sunat tengok Kaabah tu sendiri. Kerana dia kiblat time semaya. Kalau nak semaya gini boleh, duk tengok mocik-mocik. Duk tengok orang Pakistan ke, boleh, tak ada masalah. Tapi sunatnya tengok kepada Kaabah kerana dia kiblat semaya. Manakala berdoa, kiblat dia langit. Kerana semua permintaan kita akan diletak ke langit. Kalau kita agak tepat kupu amalan di langit belaka, tepat kupu doa, maka kita berdoa. Tak semestinya apabila kita lenggak tu Tuhan duduk atas langit. Kalau tidak kan, orang ni duduk berdoa, Tuhan duduk atas langit. Orang ni duduk semaya, duduk dalam Kaabah. Orang ni sujud, duduk dalam tanah. Apa lagu mana gitu Tuhan betul duduk dalam tanah, betul duduk gapo dia. Tidak kau pelik kalau mikir lagu tu. Jadi Wahabi berhujah kata Tuhan duduk atas langit sebab kita berdoa lenggak ke langit. Berat. Biasa tengok ada orang sakit perut. Tengok sakit perut. Orang sakit perut hidup gini. Tandas duduk situ. Tandas duduk depan tu ya, hidup lenggak tengok ke langit. Jadi tak suruh kira lah mata tu bukan hujah menunjukkan dia berada di situ. Supaya orang duduk mengoyak. Duk tengok kau ni. Orang rumah dia duk pergi kata ya. Pelik sungguh. Jangan buat hujah kat mata. Mata tidak menunjukkan hujah dalam agama pun. Boleh ceritakan kisah bagaimana Nabi Adam berjumpa dengan Hawa setelah keluar daripada syurga. Halo panjang. Nabi ada tok kita belaka. Kalau Nabi ada mari dengan tok kita Siti Hawa, semua atas masjid ni boleh salam belaka, siung tangan belaka, tak batal semaya. Tok kita belaka. Ni cerita tok kita. Tak ada kaitan dengan hamba tu cerita Nabi. Tok kita kata. Asal benih mari dia belaka. Kau ada? Awak mari mana? Daripada Nabi ada? Tak. Mari daripada adik-beradik dia, pak saudara dia. Ada orang kata lagu tu. Ya manusia lagu ni mari Nabi Adam belaka. Maka Nabi Allah Adam alaihi salam apabila dengan Siti Hawa, ni semua manusia ni kembali kepada dia belaka. Lepas pada dia duduk di syurga, lepas pada berlaku masalah, dia diturunkan kepada dunia. Maka sedihlah Nabi Allah Adam alaihi salam kerana diletak satu tempat yang sangat huduh. Kerana dia pernah tengok syurga, maka dunia ini terlalu huduh bagi Nabi Adam. Dia turun tu pesel dia, pesel. Apa? Bau busuknya dunia. Dia duk hirup udara dalam syurga, bau udara kita kan. Pening selalu dia. Lepas pada tu dia menangis, minta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, akhir sekalinya jumpa dah dengan dia turun di Serindip, Sri Lanka lah ni. Nabi Adam turun di Sri Lanka. Nenek kita Siti Hawa turun di Jeddah. Nama Jeddah dah. Jeddah ni maknanya nenek. Jeddah ni maknanya nenek. Turun. Maka carilah dia. Dah lah dia buat nasib. Maka duk cari isteri dia, cari.
Cari-cari akhir sekali jumpa di Mekah. Mekah dua orang ni. Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa untuk kita jumpa di Mekah. Di satu tempat nama dia Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni. Jabal Rahmah tu jumpalah dia. Lama dah puluh-puluh tahun terpisah. Akhir sekali jumpa di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah tu ada satu batu. Lah ni kalau orang nak menikah, bakar-bakar pasangan dia tulis habis di bukit tu Jabal Rahmah. Di tiar tu habis tulisannya tulis. Kalau nak nikah pak tulis senara. Mula-mula orang Amerika, lepas tu orang Pakistan, lepas orang Filipina, lepas orang Melayu tak ada seorang habis. Nombor 4 tulis belakang. Nah, macam-macam kurang habis. Nah, ada orang kata dah. Nah, tepat untuk doa mustajab untuk cari jodoh. Di Jabal Rahmah lah. Tapi kalau orang hok nikah dah naik tu kena perhati sikitlah. Nah, kenapa? Kalau bini sekali memang bini ikut tak lepas. Tulis gapo dia be, cuma nak tengok. Tengok. So kau berapa? Tulis nama saya tak apa, tulis nama orang lain kau pinyak. Jadi tepat orang tulis untuk jodoh. Tu Jabal Rahmah. Tu secara rekahlah jumpa Nabi ada dengan Siti Hawa. Kalau kita baca Al-Quran dalam telefon, adakah sama kita baca Al-Quran yang sebenar? Terima kasih. Ya. Dari sudut bacaan dia sama. Sama ada kita baca secara hafalan, kita baca tengok. Maka kalau kita baca tengok di Quran ko ataupun di handset, sama dapat pahala tengok dan baca. Saya tak ada ilmu ingin bertanya lagi Ustaz. Saya solat guna kerusi sebab sakit. Tapi tapak kaki bahagian tumit tu tak rapat latar. Macam mana tu Ustaz? Jazakumullah. Tak syarat rapat latar. Nak selo lendik pun boleh, nak terbang pun boleh, gantung kipas pun boleh, duduk atas peti pun boleh. Terpulang pada kita asal kita semaya. Rajin semaya pun alhamdulillah. Kaki kita tinggi gantung-gantung misalnya, tak sentuh lah latar, tak syarat sentuh latar. Lagu tu. Tengah solat tangan tersentuh tahi cicuk. Apakah batal semaya? Khilaf ulama tahi cicuk ni kalau sentuh dengan tidak sengaja. Ada kata tidak batal kerana tempat kita ni banyak sangat. Tok bila tu cakap sapu tu. Sapu-sapu kadang-kadang ada tak tahu kata bila. Maka jadi umum baluar dipanggil. Umum baluar ni benda tu payah nak kawal dah. Jangan sengaja. Nama kes maya molek-molek saja tahi-tahi cicuk. Tepuk. Tu tak boleh lah. Hak ni hak tak sengaja. Adakah batal? Ada ulama kata tidak batal sebab payah nak secara. Kalau kita masih ada solat yang belum habis qada, bolehkah solat tahiyatul masjid sebab saya kerak travel dan kerak singgah solat di masjid? Bapa nak sembahyang tahiyatul masjid? Nyomai qada lah. Hamba royak dah. Jangan buat sebarang sembahyang sunat. Kerana masa tu boleh buat sembahyang qada tiba-tiba pergi buat sembahyang sunat. Rugilah. Patut kalau kita sembahyang qada subuh, lepas dah qada subuh. Pergi sembahyang tahiyatul masjid. Jangan. Biarlah dia mau minat singgah surau ko, tidur dalam surau ko, kerja dalam surau ko, sembahyang qada saja. Kawan saya bercinta. Lepas tu partner dia semua belanja barang dan beli makanan pagi. Apa hukum barang-barang dan makanan tu Ustaz? Begawe lepas tu hadiah ikutlah coklat ke hadiah ke apa. Apa hukum makanan tu halal lah mengko dia mau wi kita. Ya tak syarat orang begawe dengan kita. Mocik tak kenal dengan kita pun wi hadiah coklat kita terima. Musuh kita hadiah kereta Ferrari, kita terima. Ya tak syarat. Macam bercerita tu pemberian dia jadi haram. Dah. Orang nak beri tak syarat kata begini. Jadi hak gawe tu hak salah, berhubung dengan tak ada hubung, sentuh kulit kau berkhaluat, hak tu tak boleh. Saya kepada orang, beri hadiah kepada orang digalakkan. Saja-saja, saya tak saya, bukan awak saya tak kenal apa awak. Tiba-tiba kita pergi belanja dia. Dosa. Awak tak ada hubungan dengan saya, jangan belanja saya. Dah, tak apa. Jadi tak dosa benda tu. Minta sedikit nasihat untuk orang gini Ustaz.
Adakah seorang itu masih dikira kafir kalau dia hanya sempat bersaksi Allah dan Rasul, hanya dalam hati tanpa sempat mengucapkan sirah dia dah meninggal? Adakah syahadahnya dia terima kalau dia hanya mengikut saja apa yang kita ucapkan tanpa memahami sirah tersebut? Masalah mengucap ni khilaf ulama. Apabila seorang kafir tidak pernah menyebut asyhadu alla ilaha illallah, maka di dunia dia diperlakukan sebagai orang kafir. Sebab tak jelas. Dia tak pernah sebut asyhadu. Manakala kalau dalam hati dia percaya kepada Allah, percaya pada Nabi Muhammad, akhirat dia akan dibangkit dalam keadaan seorang mukmin. Di akhirat dah. Dunia kalau dia sembelih tak boleh makan. Kalau dia nak nikah dengan orang Islam tak boleh. Jadi kalau dia mati jangan urus semaya mayat, jangan. Diperlakukan hukum orang kafir. Tu pendapat. Pendapat lagi apabila dia tu dihukum ke kafir atas muka dunia, akhirat pun kafir. Sekalipun dalam hati dia beriman, kerana di dunia ni kafir, akhirat tak ada istilah bangkit dalam keadaan Islam, bangkit pun kafir juga. Lagu tu. Khilaf lah. Ustaz, ubat anxiety lagu mana Ustaz? Anxiety ni tekanan lah. Kita nak ayat lagu mana anxiety ni tahu. Makan nasi banyak lah. Banyak berzikir, banyak selawat. Lupakan masalah dalam hidup. Ingat Tuhan. Ingat Tuhan yang beri kepada kita semua benda. Masalah ni pun Tuhan je beri. Maka kita kena pujuk hati kita supaya tidak rasa tak puas hati dengan Tuhan. Kalau terjun retak, betul terjun retak. Kadang-kadang nampak kereta mewah-mewah juga boleh kira bukan naik basikal hak terjun retak tu. Kadang-kadang kereta Mercedes bom terjun retak. Tak tahu bukan dia tengok ikan sepilar dalam tu. Oh nak ingat ikan sepilar kali. Dak terjun nak bunuh diri. Nak kata tak cukup pitih rasa cukup pitih dah tapi kurang iman. Bukan kurang pitih, kurang iman. Sebab apa? Kita ni ada masalah sebab kita rasa kita nak jadi Tuhan. Kita nak suruh berlaku benda hak kita nak semua hak berlaku. Dia tak tahu kita ni hamba. Maka hak berlaku hak Tuhan nak sudahlah. Hak kita nak kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, standard dah lah muka kita hamba. Ni nak suruh hak kita nak tu berlaku. Tu Tuhan lagu tu. Banyak zikir, banyak baca ayat Quran, banyak baca kuliah ayyuhal kafirun. Jika saya solat qada pada waktu tahajud dan waktu duha, adakah saya dikira dapat pahala tahajud dan duha? Gini, pahala wajib lebih besar berbanding dengan pahala sunat. Faham dulu. Pahala wajib lebih besar berbanding dengan pahala sunat. Qada semaya ni dapat pahala wajib. Tahajud besar setara mana dia pahala sunat ya. Duha besar setara mana sunat ya. Tapi qada ni pahala wajib. Faham dia lah. Apa jadi nak hot tu lagi? Kalau kita tak boleh masjid dah. Duk minat kau kacir tu. Bui kau orang lah kacirnya. Naik masjid dah pula. Masa tasyahud akhir. General sebentar ya. Batal kau tak? Tak batal. Tak syarat sebentar. General seminggu. Seminggu general. Tak email tu. Ingat mati dah. Tepek di mihrab. Tidur tak email tu. Batal tak batal sebab tetap papai punggung. Boleh kau tak selawat ketika mendengar khutbah Jumaat? Tak boleh. Kerana tugas orang dengar khutbah Jumaat. Apa nak pergi selawat? Pula selawat mengganggu kita dengar khutbah Jumaat. Semua benda yang mengganggu kita dengar khutbah Jumaat, hukum dia makruh, luput fadilat semaya Jumaat. Kita wakaf tanah yang ada telaga kepada pihak masjid. Lepas wakaf tu, adakah kita dan keluarga kita masih boleh guna air telaga tu? Boleh guna. Apa dilarangnya? Cuma dia bukan lagi milik kita. Penggunaan boleh. Misalnya hamba wakaf surau ni. Hamba tak boleh mayar sini sebab hamba je wakaf. Apa nak? Lepas tu orang duk mari ngajar, hamba boleh tengok keluar, tak boleh masuk sebab hamba wakaf. Apa nak aku tu? Dia dok kita wakaf, kita boleh guna.
Dia masalah bab nazar hukum lain, nazar bab rebel tu lain. Hak ni bab wakaf ni kita boleh guna juga. Kita wakaf kepada orang Islam, kan kita orang Islam juga boleh gunalah. Pelik sungguh. Apa kawan ni terkejut apa ni? Tak usah guna pula bagi hak dia wakaf. Boleh kau tak memakai cincin di jari tengah? Sebab cincin di jari manis longgar. Kecil lah benda lagu ni pun tanya. Mogok kedai cincin penuh pernah. Kecil lah. Di jari tengah ni kalau kita pakai ada larangan. Ni 3 jari ni, jari tengah, jari telunjuk, jari ibu ni ada larangan. Kalau kita pakai cincin tak dosa tapi tak comel. Moleknya 2 jari ni, pakai mana jari manis ataupun jari keliki. Pakailah mana. Jangan buat miskin tahap tu kak. Nah, cincin boleh beli nak kecil cincin pula tak jumpa cari. Pelik sungguh. Sebab ada orang awal hantar dalil melarang. Betul lah. Namun saya pernah lihat 3 orang syekh memakai cincin di tengah. Mohon pencerahan. Tanya dia apa. Dosa tu duk amal royak dah. Cuma moleknya 2 cik. Hak ni ada larangan. Dia kata ada syekh tu pakai. Tanya dia lah. Hukumnya lagu tu. Takut dia jumpa kita ada kata sunat kau gana kau kena tanya dia. Ataupun dia macam masalah kita juga tak ada nak kecil cincin kau. Mungkin tak boleh kata mana dah. Jadi hujah ni jangan buat lagu tu. Mungkin orang tu sibuk, orang kita jadi ihtimam cepat waktu ambil hukum. Takut dia lorak nak masuk tandas nak makan nasi, dia pun sarung sini. Moga penuh dah cincin. Kena sarung tengah misalnya. Nak kata mana Jadi kena tanya dia. Jangan buat hujah tengok gitu saja. Adakah cucu layak menerima harta pusaka datuk jika bapa mati sebelum datuk? Cucu datuk mati pok tinggallah anak. Lah ni anak dengan cucu. Anak dengan cucu lah sebab pok dia pok mati patu anak dia. Boleh makan ke tak? Pok ada habuai dia. Anak ada habuai dia. Tak ada istilah pok halal anak, anak halal pok. Tak ada. Hak ni ada habuai dia, hak ni ada habuai. Tapi kalau anak dengan cucu, mati tinggal anak, tinggal cucu. Cucu tak boleh saka sebab anak hak dekat ada lagi. Tapi kalau sebelah anak, dia tak boleh hijab, dia panggil. Tak boleh nak lari hak sebelah alik atas. Alik pok. Hak alik pok pun tak boleh nak hijab hak sebelah alik anak. Ya lagu tu. Boleh kau tak cerita sikit pasal wahdatul wujud ini bergapo? Duduk gegel lah ni. Bukan lah ni yak dulu lagi. Tengok video hamba dulu-dulu dah mengenai wahdatul wujud ni panjang. Sebab wahdatul wujud ini satu ilmu yang persiapan ilmu tu kena banyak. Maka kalau cak ayat tak suruh bahas lah wahdatul wujud malu kat orang. Orang kecek tajuk lain dia duk bahas tajuk lagi. Orang duk bahas tajuk nasi kerabu, dia bahas tajuk tomie, bubur serah, bubur gapo dia. Pening jadi. Wahdatul wujud ni kena faham. Macam-macam pendapat ada. Apa hukumnya rumah yang ada di atas tanah yang hendak difaraid tapi tak difaraid ke rumah tu? Gini. Okey, ni tanah. Sini ada rumah. Sini tak ada rumah. Okey, mari panggil semua hak terima faraid. Siapa dia nak ambil tanah hak kawasan ada rumah? Maka habuai dia kena kecil sikit sebab kita tolak dengan harga rumah. Tu dia ada cara bagi sako dia panggil. Kismah dia panggil. Ngaji bab kismah ni, kalau rumah ni kita nilai harga dia 200,000. Okey, 200,000 tanah kena makan sikit. Adik-beradik lain kena bagi besar sikit. Demo boleh tanah, boleh rumah dah. Maka dengan nilai rumah dengan tanah sama dengan tanah orang lain hak kosong tu. Kena bagi-bagi. Jangan buat rezeki hamba. Siapa dia tak sih ada rumah tu. Jangan buat kekaruk lagu tu. Tanah bagi sama rata. Kalau dia tak sih gitu boleh. Nak ambil rumah boleh. Bayar. Nilai berapa? 200,000. Dia pun bagi. Bagi dia ambil habuai dia sikit. Bagi kepada adik-beradik nilai rumah. Jangan susah-susah. Susah-susah. Kenapa dia ambil hak orang berdosa. Adakah anak Nabi Sayyidatina Ummu Kulsum dan Sayyidina Ruqayyah, Zainab mempunyai anak dan melahirkan cucu untuk Nabi atau tiada keturunan sampai sekarang?
Tak silap hamba lah, kena cek mula dah. 3 anak ni tidak melahirkan zuriat. Zuriat ada tapi terputus. Hak lahirnya daripada zuriat anak Nabi Muhammad Sayyidina Fatimah saja. Hak lain ada anak ya, tetapi 2-3 generasi putus. Apabila putus tak ada generasi tu, generasi Sayyidina Fatimah. Bolehkah kita semaya duha 4 rakaat dengan tidak ada tahiyat awal? Adakah kurang afdal? Memang moleknya buat tahiyat awal lah. Kerana kaedah dia banyak perbuatan, banyak pahala. Kalau tak ada tahiyat awal, kuranglah sikit perbuatan, kurang sikit pahala. Boleh buat, tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangan sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.